guys, it's me Aswad. Okay, kali ni saya nak buat satu review filem dari India yang bertajuk Vikram, dan dia pelakon utama dia adalah Kamal Haasan. Tapi kalau tuan-tuan tengok gambar ni, dia ada satu watak. Gambar cerita pelik sikit, tapi ada satu watak tu, muka dia macam Riz Ahmad. Sebiji lah lebih kurang kan. Okay, so cerita dia pasal apa? Cerita dia pasal terorisme dan berlaku beberapa pembunuhan di satu bandar ni. Jadi ketua polis di kawasan bandar tu hire Riz Ahmad ni, watak Riz Ahmad ni, dengan squad dia, squad yang penuh rahsia, tak ada orang tahu pasal info dia orang, dan dia upah squad ni untuk mencari teroris tersebut. Tapi halfway cerita ni, dia ada satu twist yang tiba-tiba ada watak hero baru pula. So hero baru itu adalah Kamal Haasan, yang kalau tuan-tuan tengok poster, nama dia yang besar, tapi pelik sebab Kamal Haasan tu muncul separuh jalan cerita ni, separuh macam filem ni agak lama, 3 jam. So Kamal Haasan muncul dalam last part, halfway dah. Maksud saya lepas sejam lebih baru muncul Kamal Haasan tu. Okay, so cerita jadi cerita lain pula. Itu je lah, cerita dia jadi cerita lain. Dan saya tak mau spoil, first time saya tak mau spoil cerita ni, cerita yang saya tengok ni. Lepas tu saya bukan kagum, saya agak pelik lah cerita ni. Bagi saya tu serang amat pelik dari segi production dia, dari segi skrip dia, dari segi screenplay dia, dari segi plot dia, semua pelik. Kenapa saya cerita pelik? Okay, saya akan start. Okay, pelakon utama filem ni adalah Kamal Haasan. Kononnya sebab nama dia tu yang terbesar dekat panggung tu, Vikram tu, ada nama besar Kamal Haasan. And then, tapi kalau kita tengok cerita ni, daripada scene awal Kamal Haasan meninggal. Macam kita tak tahu siapa Kamal Haasan punya watak. Dalam cerita ni Vikram ni lah, tapi kita tak tahu siapa dia. So muncul cerita ni, ada scene dalam kereta api, gerabak kereta api, and then ada scene Kamal Haasan menari. Satu scene yang menari dalam filem ni. Lepas tu dia mati. Dalam satu scene tu dia mati, dibunuh oleh teroris ni. So cerita tak logik lah. Saya fikir balik, cerita dia memang tak logik langsung. So cerita dia, lepas dia dibunuh teroris ni, cerita dia start dengan mau masuk jalan, masuk filem proper. Maknanya baru filem tu bermula. Okay, dalam filem bermula tu kita follow satu watak ni, Riz Ahmad. Yang saya kata tadi, Riz Ahmad, nama dia tak tahu, tapi muka dia tu macam Riz Ahmad. Jadi dalam cerita ni, dia orang ni selidik setiap mangsa yang kena bunuh tu. So dalam siasatan dia orang, teroris ni dah bunuh dua orang. Maksudnya dia orang dah bunuh ketua, orang-orang besar polis. 2 orang sudah mati. And then Kamal Haasan punya watak yang ketiga. So dia orang nak siasat Kamal Haasan tu mati, sebab dia orang tak tahu siapa Kamal Haasan. Jadi dia orang nak siasat dia siapa, Vikram tu. Okay, so siasatan ni ambil masa dekat half a movie, sejam lebih, close dekat 2 jam cerita ni, babe. Jadi kita duk follow cerita Riz Ahmad ni, cerita yang first half ni memang menarik, tapi ada peliknya. Jadi saya akan nitpick lah apa yang pelik cerita ni. Okay, so kita duk follow dia dekat 2 jam. Jadi cerita dia siasat Kamal Haasan ni bagaimana, dan Kamal Haasan kita tak tahu watak dia macam mana.
Dan kepada sesiapa yang tak tahu filem dunia filem India, memang pengalaman menonton cerita ni akan lagi lebih teruk. Sebab siapa Kamal Hassan ni? So kalau macam I ada sikit background sebab mak I suka tengok gambar Tamil, gambar Hindustan. So Kamal Hassan ni seorang pelakon India yang versatile dalam 70-an 80-an. Dia boleh main gambar Hindi tapi dia banyakkan gambar Tamil. Okay, so we establish that. So kembali pada cerita ni. So memang watak Vikram ni mati langsung dalam 2 jam pertama tu. Kita tengok flashback je. Kita tengok flashback dan kita follow Rez Ahmad. Tapi just doesn't make any sense. Tiba-tiba second half filem ni jadi flip. Filem ni berubah jadi cerita Kamal Hassan pula. I think lebih pada 2 jam lebih tau kita tunggu gambar Tamil ni, gambar Hindustan atau gambar Tamil daripada India. Memang filem dia orang lama-lama. Dia orang takes time. And dalam tak silap saya memang dalam dia ada intermission tau. So intermission tu baru cerita Kamal Hassan tu pula muncul. So saya tak mau spoil cerita Kamal Hassan tu sebab bagi saya is macam kita rasa macam menyesal tengok tau. Sebab cara penulisan filem ni amat teruk. Kenapa saya kata teruk? Okay, kau mula cerita plot ni dengan satu watak Rez Ahmad, cerita watak polis ni yang nak buat siasatan ni dalam skuad yang kuat berhasil lah. Tiba-tiba dah cerita ni dah macam dah nak dekat 2 jam lebih dah tau. Nak masuk 2 jam dah, 2 jam lebih sikit lah. Baru cerita Kamal Hassan ni muncul. So kau tak kenal Kamal Hassan ni siapa. Aku pun tak kenal. Penonton filem yang peminat filem Tamil dia kenal lah kot. Tapi cerita dalam perjalanan cerita tu kita tak tahu siapa Kamal Hassan ni. Dan dalam bagi saya yang saya kata bad writing, after dah 2 jam kita tengok filem ni, kita tak care. Kita macam tiba-tiba dia introduce karakter baru. So karakter Kamal Hassan tu doesn't make any sense. Dia tak masuk akal. Sebab dia filem ni nak bagi kita sokong Kamal Hassan tu, nak bagi kita identify dengan Kamal Hassan tu. Tapi dah 2 jam lebih, babe. Jadi kita dah follow cerita Rez Ahmad tu macam sia-sia. And then tiba-tiba filem tu bertukar tangan kepada cerita Kamal Hassan pula. So cerita dia memang teruk lah. Dari situ atau seorang I teringat balik cerita tu. Memang I think I rasa menyesal pun ada. Tapi at least kita belajar cara how not to make a movie. Cara jangan buat movie macam ni. Sebab cerita Kamal Hassan tu pula, okay lah, expose sikit. Turns out Kamal Hassan ni, dia ni macam group Rez Ahmad. Maknanya dia orang ni polis something lah. Macam dari squad tentera ke special squad ke apa. Macam mana Rez Ahmad punya group tu lah. Tapi dah 2 hours dah I said. 2 hours dah kita baru introduce pula gambar dengan group baru ni. Dengan group baru ni pula dia ada 2 group. Vikram ni, Kamal Hassan ada 2 group. Satu group baru, group yang muda-muda yang ikut dia. Lepas tu dia macam ada group veteran tau. Group veteran ni pula muncul yang lepas introduce macam mana tau. Dia orang introduce macam Suicide Squad. Macam ada gambar nama special lah. Dia ni military spy lah. Dia macam watak-watak tu dia orang buat macam cerita Suicide Squad tu. Dia macam ada grafik kanan kiri lah tunjuk info-info pasal watak tu. Tapi semua ni introduce nak habis filem dah, babe. Macam tiba-tiba dah dekat 2 jam setengah dah. Tiba-tiba kita nak baru kenal dengan watak-watak baru ni. Dan mereka ni pula adalah hero dalam filem ni. Kau bayangkan, kau tengok filem ni dekat 2 jam lebih. Dan kau boleh ceritakan, dia orang ceritakan kau watak yang kau tengok the first half ni, bukan atau first half lah. Kau dah tengok 3 suku gambar ni. Tiba-tiba you are told itu bukan hero dalam filem ni. Kau terkejut. And then tak apalah, sabar je. I tengok juga sebab nak tengok apa dia punya mental, apa dia punya niat dia orang, cara penulisan tu, apa dia nak cerita sebenarnya. Alamak, cerita dia lagi teruk lah. Cerita dia lagi, it's such a bad movie.
It's such a bad movie lah. Terus terang cakap, aduh ingat balik cerita ni for you. Terus terang kata, this is one of the worst movie I pernah tengok daripada India lah. I minat filem India. I minat filem Rajinikanth. To be honest, filem Rajinikanth is highest quality lah daripada bagi saya. So dalam cerita ni, first 3/4 cerita ni, 3 suku cerita ni, dia okay dah. I mean, cerita Riz Ahmad tu sendiri dah perfect dah. Memang cara dia buat filem tu cerita misteri tau. Cerita police investigation. Memang menarik. I suka. Tapi tiba-tiba kau rasa bodoh tau. Bila at the end of it, dia orang cerita, oh tak ada. Bahagian ni adalah cerita Kamal Hassan pula. Aku macam tu, babe. Aku macam, ha? And then, Allah, ya Allah. So dia dah introduce karakter baru. Team dia, kononnya the real team dia adalah veteran-veteran ni. Veteran-veteran daripada mana aku tak tahu, babe. Tapi audience yang tengok gambar ni, dia orang tepuk tangan. Padahal kita first timer, macam kita tengok apa yang, I mean, who are they? Macam mana kita nak tepuk tangan, nak identify dengan siapa-siapa ni? Sebab dia orang just introduce macam tu je. Macam they want us to know, okay, ini dia group dia. Padahal the movie took time nak cerita pasal Riz Ahmad yang tadi tu, yang polis yang dalam segmen pertama tu. Ni dah segmen sipu-sipu dah dekat ujung-ujung tu. Dia introduce new team. Okay. So itu memang bad writing lah. Bad writing. Okay, I nak backup bad writing ni. Okay. Riz Ahmad ada team dia. Team dia pun memang hebat. Team dia memang hebat. Dia orang ni memang, dia macam filem Tamil sekarang ni, tunjuk action tu memang bagus lah. Memang hebat lah kononnya. Tapi babe, I fikir balik, this is how cara director ni, cara penulis ni nak buat, nak tukar story tu, nak macam nak masuk group cerita Riz Ahmad tu, nak tukar tangan kepada cerita Kamal Hassan tu, nak introduce geng-geng veteran ni. Polis, cerita ni memang polis dah kuat gila babi, babe. Macam tak ada struggle tau. Doesn't make any sense. Saya duk fikir balik macam tak masuk akal masuk cerita ni. Tak mana tau. Okay, Riz Ahmad ada team dia. Lepas tu bila habis mission dia tu, dia dah find out Kamal Hassan ni siapa. So dia nak hand over, dia nak tukar team tu. So dia disperse team dia. Maknanya dia bubarkan team dia untuk rehat dan pergi ke lokasi-lokasi terbaru, dan dia orang akan jumpa balik. So team dia tak ada di kampung, di bandar tu. Tapi perubahan tu macam dalam masa setengah jam macam tu, dia orang belah action baru pula. Terus Kamal Hassan punya team nak kena lawan dengan bad guys. Tapi kalau kau dalam masa setengah jam, kau team kau sudah disperse, sudah dipecah, sudah dibubarkan untuk pecah ke jalan masing-masing, kau boleh panggil balik benda orang, panggil balik lah. Sebab tak masa baru sejam macam tu lah, setengah jam baru break up, tiba-tiba kau ada problem, kau boleh panggil balik team kau. Kau tidak tak panggil lah special team kan. Aduhai. Lepas tu kau tengok veteran-veteran yang lawan, kau tengok orang tua-tua lawan, babe, dan kau tak kenal siapa-siapa pun orang tua-tua ni. Okay, and then aku cerita banyak lah. Aku cerita satu lagi kan. Dekat ni dah masuk scene in dah. I mean end scene tu kau boleh nampak apa kau boleh nampak the final team yang Kamal Hassan buat tu. Semua dah pension bye. Semua dah tua-tua bye. Macam kau tak tengok, macam tak logik dia orang nak lawan orang muda-muda. Lepas tu Riz Ahmad punya team pun dah tak ada kat kampung tu, kat bandar tu. Jangan pelik sangat. Alah. Okay, dah yang aku tengok, bye, dia lawan dengan meriam, bye. Aku tak, Kamal Hassan end fight dia ambil meriam. I'm talking about bukan meriam howitzer ke, meriam yang tentera pakai yang moden tu. Dah, ni meriam zaman British, bye. Dah, demi Allah, aku macam tu. Dia pakai meriam zaman British lawan gangster pakai machine gun zaman moden. Oh, okay lah. Lepas tu aku terus declare dalam filem, dalam time tu, fail lah. Filem ni memang fail dari segi pelik-pelik, pakai
Sebab dia pakai apa, I'm not joking bai. Ni meriam Pirates of the Caribbean bai. Hak letak besi peluru besi tu boleh guna tu nak lawan geng jahat bai. Lepas tu dia guna tu pula macam benda tu macam ada automatik. Siapa-siapa yang pernah tengok meriam lama kan, dia kena masuk meriam, kena masuk bola bulat tu, lepas tu kena letak barang api dia. Ni tak, dia pakai cucuh je, dia tembak. Aku tengok bila masa kau masukkan dia punya proses nak masukkan meriam British tu dalam gangster. Fail tu. Aku punya lighting pun dah goyang-goyang sebab kelakar. Aku macam tengok, don't watch this movie. To be honest, don't watch this movie. Sebab dia memang menghina logik akal. Menghina logik akal betul. Aku tengok cerita ni macam, bodohnya cerita ni. Cerita dia memang first half tu dah okey. Cerita Rez Ahmad tu, cerita dia orang investigation tu, kau boleh bandingkan cerita yang aku rasa cerita yang best jugalah. Macam cerita Malaysia pun boleh buat memang tu, macam Police Squad, Police Investigation. Tapi bila masuk Kamal Hassan tu, terus out of the window, macam kau golek-golek. Cerita orang tua tu, hero orang tua tu yang tak masuk akal tu. Berlawan dengan senjata macam, aku tengok kat audience ni, dia orang macam dia keluar Winchester, dia orang tepuk tangan bai. Aku tengok, korang ni, dia orang ni bukan, ni cerita zaman moden ni, bukan zaman dulu. Kenapa kau pakai weapon meriam British, Winchester? Lepas tu kan, oh my god. Aku okey lah, aku nak top up dengan cerita ni okey. Itu dah unbelievable dah. Masa cerita Kamal Hassan tu dah unbelievable dah. Satu lagi yang benda yang unbelievable, bad guys dia tak, aku tengok first time bad guys dia, aku macam tengok ni siapa mamak ni, macam kelakar pun ada. Mamak ni gemuk, okey. So kekuatan dia sebab dia ambil syabu, itu je kekuatan dia. Tapi dia tak ada karisma apa baik. Dalam cerita ni dia macam watak yang bodoh. Macam kalau cerita apa, dia macam watak yang bodoh lah. Dia memang tak ada karisma, tak ada orang tak seram tengok dia. Lepas tu ending dia pun Allahu Akbar. Memang cerita dia memang bodoh dari segi banyak level. Dia orang ni boleh bunuh gangster jahat ni, gangster lah, cerita gangster. Boleh bunuh gangster tu tengah-tengah cerita tu. Masa ada satu wedding, dia orang buat wedding malam-malam, wedding ketua polis. Lepas tu gangster tu datang. Tu gangster tu jadi macam bodyguard pada polis ni sebab dia orang ni korup. So at the same time, dalam parti yang sama, dalam kenduri dia orang nak buat tu, Rez Ahmad pun ada. Tapi dia orang bertempur tau. Rez Ahmad bertempur dengan geng Kamal Hassan tu semua. Dan gemuk tu pun ada. Dan dia orang ada peluang bunuh yang gemuk tu. Allah, I pening balik tengok cerita ni. Macam I fikir balik kan, I tengok scene wedding tu, jenis tak masuk akal. Okay, macam ni, gangster tu kat wedding tu. So gangster tu notice kawan sahabat dia orang, team dia orang, dia cakap Rez Ahmad ada kat situ, polis ada kat situ. Rez Ahmad ni pula, okay, bila polis dah, gangster tu tahu Rez Ahmad ada kat situ, dia abang lah team dia suruh ambil senjata, letak dalam simpan-simpan siap-siap. So dalam dia orang distribute senjata tu, dia orang simpan dalam dekat tepi jalan lah, tepi bawah meja lah, tapi ada tempat-tempat lah dia orang slot. Banyak babe. Tapi bila lawan dengan geng bila dia orang bertempur, tak ramai orang pula. Itu yang tengok, tak masuk akal. Kali kau letak banyak senjata, tapi bila kau lah fighting, tak ada senjata pula. Alah, cerita dia bodoh babe. Patut turns out yang serang wedding tu is Kamal Hassan. So Kamal Hassan, watak Kamal Hassan tu dikepung oleh polis. Dan gangster. So dua memang nampak macam cerita dia okey. Habislah Kamal Hassan. Masa ni nak handover cerita ni pada Kamal Hassan tu. Okey. So gangster pun ada, Kamal Hassan pun ada. Kau bayangkan, aku rasa polis banyak kereta bai.
Gangster pun ramai. Tapi tak ada siapa boleh bunuh dia, ataupun tak ada siapa fikir nak tembak si Kamal Hassan tu. Dah lah polis kan, semua nak lawan hand to hand, nak lawan melee combat. And terus terang macam memang scene tu memang tak masuk akal lah. Macam dia orang attack dia one by one. Yalah sebab Kamal Hassan dah tua. Dia memang dalam real life pun dah, I think dah dekat 70, nak masuk 70. Dah memang tua babe. Polis boleh tak, semua dia boleh bunuh ramai orang, dia boleh escape. And before dia escape tu, sempat lah macam mana tak tahu, Riz Ahmad tu naik motor bodoh je, sempat datang kat base dekat tempat dia yang dia bunuh semua orang ni. Polis dengan gangster mati semua babe. Aku cakap oh my god, masa tu lah I dah tengok cerita tu, macam tu I cakap memang truly a bad film lah, a bad film. Before aku nak cerita banyak je benda buruk dalam cerita ni, but siapa dah tak larat dah tengok review panjang sangat, skor untuk filem ni adalah 0 out of 10, 0 out of 10, 0 out of 10. Aku tak nak tengok cerita film bodoh macam ni, tapi orang tepuk tangan babe. Tak tahulah aku tengok cerita ni macam tembak meriam British babe. Alamak. Okay, apa lagi benda-benda bodoh. Kamal Hassan tu kena tikam 2 kali. Dia lawan beratus gangster, satu tembak pun tak kena. Semua lawan dia satu demi satu, katok mana-mana, ada dapat tikam dia sekali. Tak ada apa, tak ada darah apa. Macam badan dia macam Iron Man. Dah pisau tu dah masuk dalam badan. Oh my god, tak berdarah langsung, tak ada kelemahan langsung. Aku tengok ini batu yang geng-geng jahat yang ramai-ramai ni lawan dia one by one. Alamak, aku tengok what is a bad movie. Okay, satu-satu macam nothing yang tak ada apa efek. Okay, lepas tu nak tambah pula, aku cerita ni yang paling bodoh. Aku nak tambah banyak kali bodoh lah. Dia ada subplot tau, subplot yang tak masuk akal dan tak perlu. Kalau kau tengok filem tu, subplot dia macam apa tujuan dia orang ni buat subplot? Macam dia dengan Riz Ahmad, dia orang ni ada macam dia orang same squad, macam dia orang panggil Black Squad. So Riz Ahmad ni ceritalah squad dia orang ni, dia orang ni tak boleh amat berhasil, macam Mission Impossible lah. Maknanya tak ada, boleh buat apa-apa saja tanpa polis kacau. At the same time, dia orang cerita lah family tak boleh tahu apa dia orang buat kerja. So family dia orang safe, sebab family dia orang tak tahu apa dia orang buat kan. Tapi ia tak masuk akal. Aku baca kuning tak masuk akal. Kamal Hassan ni, dia ada group dia orang 5 orang macam tu lah, kononnya profesional. Tapi dia duk cerita rule dia orang tak akan ada family yang terlibat dalam mission dia orang. Macam cerita Mission Impossible, kau tak tahu family watak-watak lain kan. Tapi dalam cerita ni, dia ada girlfriend dan dia nak kahwin dengan perempuan tu. Alright? Okay. Dan cerita ni subplot yang tak perlu pun. Bagi aku tengok kan, kalau buang subplot ni apa jadi? Cerita ni bodoh macam tu juga. Cerita dia bodoh juga tau. Macam aku tengok, siapa ni budak terencat ke tulis story ni? Okay, tak. Okay, dia ada girlfriend. Cerita girlfriend ni ada ambil masa, kau tahu tak? Sebab dia nak kahwin, tak kahwin apa semua. Wife dia, girlfriend tu masak untuk gangster, orang jahat lah. Ya Allah, aku last lah kali. Okay, dia orang dah build up cerita relationship ni. Cerita yang agak sweet, dan cerita dia tak kena mengena dengan filem tu, tapi kau tahu layan jugalah. Kau tak nak tahu ending dia orang apa. Ending dia macam happy. Dia orang happy dapat kahwin. Okay lah, happy. Kau nak tahu ending dia, mamat yang bad boy tu, geng jahat tu pergi bunuh. Dia bunuh tu cara penggal kepala babe. Macam tak masuk akal, tahu tak? Macam tak masuk akal, tak masuk logik langsung. Sebab dia buat team dia orang buat satu base. Macam mana perempuan tu kena kidnap pun dah macam tak masuk akal babe. Macam mana wife dia tu tak itulah cerita dia. Dia cerita wife dia tak, dalam team dia tak boleh ada wife, tak boleh ada keluarga, anak-anak boleh tahu. Sebab tujuannya to keep them safe from criminals.
So at the end, macam mana dia boleh let dia punya wife tu duduk dalam office dia. Lepas tu wife dia pula kena kidnap, lepas tu kena penggal kepala, babe. Babe, dia orang tunjuk penggal kepala tu. Aku macam tengok, violent ya. Dan cerita dia macam tak perlu, tak nak. Kesian pula perempuan tu. Aku fikir, apa cerita ni kan. Oh my god. Okay, lepas tu ni dah, itu one of the worst lah. Riz Ahmad tu pula, dia macam gangster tu call dia. Lepas tu dia kata, kau tahu kat bini kau ke mana, aku dah pegang bini kau ni, aku nak bunuh dia macam tu lebih kurang. Tiba-tiba tunjuk Riz Ahmad ni berlari di tengah jalan India, di bandar India tu, tak pakai kasut, berjalan. Lepas tu angkat, cakap, pegang phone, baling phone tu. Lepas tu dia sampai kat kereta, tengok kereta tu, kereta dia jumpa wife dia kena kepala dah botak dia. Aku pula tengok cerita ni, okay, kau ada tim kau baru belah daripada tempat ni baru sejam, and wife kau kena bunuh, kena kidnap. Kenapa kau tak call kau punya tim? And another point, masa dia tengah lari tu, nampak Riz Ahmad tu ambil phone baling. Aku fikir lepas tu dia boleh jumpa mayat tu, ada phone balik. Aku tengok, dah cerita ni, cerita dia completely bodoh lah. I have to say that I jarang nak maki orang macam bodoh-bodoh macam ni, sebab tapi filem ni betul-betul bodoh. Filem ni tajuk Vikram. Okay, kalau siapa-siapa duk argue lah, mungkin kau orang peminat filem Vikram ni, kau tuduh aku ni racist ke tidak. Aku memang minat filem cerita India. Aku punya favourite hero dalam filem Hindustan, filem India adalah Rajinikanth. So nak kata aku ni tak boleh terima benda pelik-pelik dalam skrin, susah nak kata. Sebab filem Rajinikanth pun banyak juga tak masuk akal, sebab dia pun tua. Tapi cerita Rajinikanth at the very least logik. Okay, dah lah. Aku cerita ada subplot pelik-pelik. Okay, tu subplot, oh my god, aku boleh teringat balik semua ni, baru nampak bodoh tu. Okay, subplot girl wife dia tu yang kena potong kepala, yang kau tak ada pun tak masuk akal, dan tak ada impact pada cerita tu pun. Kamal Hassan peduli tak? Kamal Hassan tak peduli. Yang apa jadi kat Riz Ahmad tu, macam aku tengok pun aku tak heran apa. Macam, who are you? Kau kata tim kau ni kena kau protect wife kau, isteri, anak bini, tapi lah kau punya anak bini, kau leader, anak bini kau kena tangkap. Okay, selepas tu ada satu subplot yang betul-betul tak masuk akal, which is subplot anak. Okay, dia ada cucu. Okay, Vikram ada cucu. Subplot Vikram punya cucu ni, bagi aku yang buat filem ni, aku at least mula tu nak bagi 2 lah. Nak bagi 2, at the very least lah 2 out of 10. Kan tak? Aku bagi dia 0 sebab subplot cucu dia ni. Okay, kenapa? Sebelum kau orang yang peminat ni nak attack aku passionate sangat cerita ni, sampai berjam aku cerita ni. Okay, cucu dia tak kena mengena dalam filem ni, babe. Tak kena mengena. Dia boleh tinggal cucu dia cucu dia tu boleh diletak tempat lain, tahu tak? Macam dia boleh save cucu dia dengan cara lain. Okay, tapi macam mana entah, dalam third half ni, dia bawa cucu dia tu, dia dah selamat dah cucu tu bawa bersama dia dah. Instead of pergi tempat yang selamat, tinggal baby tu, cucu dia tu dekat tempat yang selamat, orang yang selamat, tak, dia mau masuk war zone. Dia bawa cucu dia tu ke war zone dia. War zone tu maksudnya tempat perang, tempat dia nak bertempur dengan orang jahat-jahat ni. Itu yang aku buat macam tepuk dada, tepuk bau, tepuk dahi tu. Kau bawa baby ni buat apa, babe? Kau boleh, aku macam tak logik habis time tu. Okay, ini yang nak jatuh kepada 0 ni. Dalam tengah-tengah kelang kabut ni, kau dah bawa cucu kau, sebab meletup bom-bom kanan kiri ni, cucu dia mati, babe. Cucu dia mati, jantung tak ada. Dia orang dah check, jantung tak ada. 10 minit lebih, aku tak tahu lah, tanya doktor. Dia dah mati 10 minit lebih, babe, dalam keadaan perang, dalam keadaan bertempur dengan geng jahat. Masa ni lah dia keluar
meriam British tu, dia lawan dengan geng jahat. Lepas tu dia tinggal lah dekat dia punya left hand man ni, right hand man ke apa, tua juga. Si tua ni duk pegang mayat ni, dia pegang mayat babe, dia bawa jeep, dia bubur baby tu dalam jeep, bawa pergi depan-depan geng jahat tu lawan dengan Kamal Hassan tu. Hancur jeep tu babe. Dan driver kawan dia tu yang siap bertunjuk kena tembak babe, kena tembak. Tapi yang best, hero tu still boleh jalan. Aku dah tua babe, aku fikir balik, kalau kau tembak peluru umur 60-70, tak lama babe mati lah. Badan kau bukan strong sangat, boleh bergerak babe, boleh bergerak. Bawa baby yang mati tu, aku tengok, kalau kau bawa, kenapa kau bawa baby tu keluar, walaupun mayat baby tu keluar, time orang dah tengah serang kau. Ya Allah. Okey, ni dah tengah perang ni, lepas tu kawan tu mati. Semua tim veteran mati. Yang dia introduce dalam cerita ni dekat setengah jam before ending, yang aku rasa dekat 3 quarter dah, dia introduce kawan-kawan dia semua ni, tim dia yang asal semua mampus, including yang selamat baby tu. Bukan selamat baby, selamat mayat. Okey, ni cerita ni berlaku 15 minit berlalu. Mayat baby tu dah 15 minit by. At the end, Riz Ahmad datang dengan tim Vikram ni, datang nak selamat. Bukan nak selamat Kamal Hassan. Kamal Hassan kata tak apa, kau selamat je baby ni. Babe, dia orang selamat baby tu. Lepas tu bila selamat baby tu, bukan nak lari jauh, dia bagi Allahu Akbar dia berhenti setengah jalan. Dia berhenti, lepas tu dia bagi CPR kat budak tu. Ni mind you, baby ni dah mati dekat 15 minit by. 15 minit kita tahu sebab scene fighting tu 15 minit. Yang kata lawan dengan banyak gangster tu, dia dah bunuh semua dalam masa 15 minit tu, dia bunuh habis. So baby tu dah mati tau. Lepas tu instead of bawa pergi hospital, dia orang berhenti halfway, dia orang turun pada lori tu. Riz Ahmad turun pada lori, call hospital yang tak kenal dia apa, macam through the phone resuscitate baby tu. Resuscitate macam bagi dia nak baby, bagi jantung baby tu hidup balik. Ini 15 minit dah babe. Baby tu dah keras. Baby tu dah keras babe. Bagi 15 minit tu hidup balik babe. Aku masa tu dah mental break. Riz Ahmad pun dah macam, wah hero lah dia kan. Jadinya macam dia selamat lah baby Vikram tu, cucu dia. Okey, Allahu Akbar. Cerita dia pun okey, lepas dia hidupkan baby tu, bukan nak pergi selamatkan baby tu. Tidak. Dia bawa balik mayat, dia bawa balik baby tu, pergi jumpa Vikram tu duk tengah berlawan tumbuk dengan gangster yang kata gangster yang tak ada karisma macam gangster tu. Dia tu betul-betul tak nampak macam gangster, nampak macam badut ada. Aku tengok dia macam tak rasa, macam tak layak jadi gangster, tak layak jadi villain. Okey, sebab apa tau? Okey, yang ni lah, itulah another weakness dia. Ni kau tengok filem ni 3 jam tau. Kau tengok filem ni 3 jam. Dan aku cerita kat kau semua, kau orang semua tahu dah plot-plot bodoh dalam filem ni kan. Baby mati 15 minit dah boleh hidup balik. Dah baby tu dapat selamat dah, dia bawa pergi dekat war zone tempat dia berperang. Lepas tu bila baby tu mati, dia boleh macam Allah, aku tengok macam dia orang ni tulis skrip ni. Tapi bila kau dah tengok dia lawan bad guys lah, bad guys tu memang tak ada karisma. Okay, lepas tu at the end, kau ingat cerita ni habis lah. Dah 3 jam babe, 3 jam cerita macam cerita terbodoh lah. At the end, gangster sebenar muncul dekat macam, dah tengok, aku tengok title, tengok jam aku, dekat 3 jam lebih, 3 jam lebih tu gangster sebenar muncul. Dan gangster tu memang ada watak gangster lah. Nampak cara dia cakap, nampak dia bawa diri tu macam karisma dia, nampak dia tu macam gangster. Tapi babe, kenapa dekat 10 minit sebelum filem tu habis, gangster tu baru muncul? Dan at the end baru dia reveal ada sambungan, ada part 2.
Aku tak pernah tengok cerita yang paling. Aku cerita kau, cerita dia sampah. Cerita dia sampah, cerita dia macam bodoh. Ya aku tengok audience tepuk tangan pula, aku macam Rajinikan, kalau tepuk tangan tu aku logik. Aku pernah tengok cerita Rajinikan, kalau orang tepuk tangan, memang cerita Rajinikan better. Cerita ni macam sampah, babe. Tak, macam aku cerita plot one and sampai dah aku cerita kau, macam dia tiga suku cerita ni, cerita pasal Rez Ahmad. Lepas tu cerita the rest is about Kamal Hassan and the team. Kau boleh bayang? Aku macam tengok, cerita ni tak masuk akal. Lepas tu gangster sebenarnya tu muncul 10 minit sebelum filem ni habis. Maknanya gangster yang kita jumpa yang lawan final scene tu pada mula jalan cerita ni, it's nothing, no. It's like small fish. Macam dia tu bukan gangster pun. Dia tu macam, aku tengok terang-terang macam badut. Kau tak rasa macam gangster pun. Tak ada karisma pun. Sebab the real gangster is not that guy. Is the actually at the end yang muncul dekat 10 minit sebelum filem ni habis. Aku tengok aku cakap, Astaghfirullahalazim. Ini dia ending dia. Allah, aku macam, kau orang tak rasa macam bodoh ke? Tak rasa macam kau dibodohkan ke? Aku tengok yang dia orang tepuk tangan. So ending ni macam tu lah. Ending ni sambung. Tapi dia tak tulis lah to be continued ke apa. Dia macam dia habis filem ni, habis as is. Lepas tu terus ada macam, dia tak ada, macam bad guy tu show up. Lepas tu tunjuk Kamal Hassan walk away. Ending ni macam tu. Macam tak habis lah filem ni. It's horrible movie. 0 out of 10. 0 out of 10. Aku tak pernah jumpa cerita macam bodoh macam ni tau. Macam siapa tulis skrip ni? Siapa tulis plot ni? Okay, last kali aku nak add satu benda bodoh baru aku teringat. Okay, like I said, Rez Ahmad. Sebab aku duk mention Rez Ahmad ni, sebab muka dia macam Rez Ahmad. Macam Rez Ahmad tu, pelakon British, tapi dia British Indian. So Riz Ahmad ni, dia buat group ni, dia buat macam ada secret base lah. Secret base dekat satu apartment complex yang sepatutnya nak cover line dia orang lah. Tapi semua tu fail bila isteri dia kena tangkap. Never mind, aku tolakkan itu ke tepi sekejap. Sebab ada satu ending, ada satu scene yang mangkuk bai. Okay, so dia orang ni masuk dalam bilik ni, aku tengok, okay, kau tahu dah cerita investigation kat US, dia akan masuk bilik tu, dia akan letak clue-clue atas dinding dia orang. Okay, dinding dia orang letaklah gambar-gambar yang wanted people ke, kan, hantar siapa, lepas tu dekat benang, macam trail lah. Okay, yang tak logiknya, dia orang tak ada buat investigation ni, dia first time masuk bilik tu, terus dah buat trail line, gambar kepada siapa yang suspek. Tak ada suspek apa pun, tapi sengaja buat just for effect. Just nak tunjuk kata, aku buat filem pasal investigation, dan dalam filem investigation mesti ada investigation wall, mesti ada gambar suspek, dan mesti ada benang. Kan, benang dia buat tu semua ikut syarat je, tapi dalam filem tu tak, dia letak je. Dia masuk first day, tak buat investigation apa-apa, dah terus ada gambar tu, terus ada benang semua. Okay, tak bodoh lagi. So dia orang briefing tu, dia nak tunjuk lah siapa penjahat-penjahat dalam wall tu, atas wall of investigation dia orang gantung tu. Baik, dia buat presentation tu dalam gelap, baik. Tak tipu. Sebab apa? Dia nampak shadow je. Dia buat investigation tu, presentation dekat team dia. Okay, siapa yang buat jahat, siapa yang buat semua tu, dia buat dalam gelap, baik. Dalam gelap, yang kau nampak ada shadow lah, tunjuk gambar, macam ada cahaya macam CP-CP. Ya Allah, CP-CP dalam gelap tu nak tunjuk dia orang nak fokus kat siapa. Amin, ya Allah. Kau tak masuk akal tu dah. Macam siapa yang buat filem ni, dia memang tak pernah tengok gambar, dia tengok tapi dia tak faham kenapa ada investigation wall. Mana scene investigation wall mesti dalam bilik cerah, sebab dia orang nak tunjuk connection A ke B. Tak, mesti ada tunjuk tu, tapi dalam gelap. Aku tak tipu kau orang. Dia tunjuk scene tu dalam gelap. Kau tengok macam,
Apa dia orang tengok ni dalam gelap? Ya Allah, aku tengok cerita ni. Apa dia orang buat dalam gelap ni? Itulah aku bagi kau the icing on the cake. Icing on the cake on film Vikram. One of the worst movie. Tapi sebelum aku tengok filem ni, aku tengok review dulu. Semua review mostly from India lah. Tapi masalah India punya reviewers dalam YouTube ni, dia orang ni blind tau dah. Dia orang ni blind. Maksud dia orang ni tengok blind maksud apa? Maksud dia orang tak faham seni filem tau, ataupun tak faham logik filem. Semua kata cerita ni bagus tau. Semua bagi 9 out of 10. Kau tak percaya, kau tengok lah review dia orang nanti. Lepas tu kau compare review aku, kau pergi tengok filem ni sendiri. I'm being honest with you. Bukan aku ni anti. Aku memang betul-betul nak like this film. Tapi bila aku tengok, especially investigation wall tu tunjuk dalam gelap, nampak macam shadow je dan nampak lampu macam sipi-sipi je dalam lampu. Tapi presentation tu dalam gelap, macam mana dia orang nak tengok tu? Aku macam horrible film, bad film, 0 out of 10. Vikram starring Kamal Hassan. Don't watch this movie. Don't watch this movie. Dia orang sampai dia orang confident cerita ni, dia are so confident cerita ni hebat, dia orang boleh buat part 2 bye. Dia tak go all out for first film ni sebab dia orang bergantung pada Kamal Hassan. Tapi bad guy dalam cerita ni tak muncul, only muncul 10 minutes before the end. Jadi apa kau nak rasa stress? Kau letak bapuk sebagai, dia orang letak macam mandom guy as a bad guy, villain. Memang tak ada nampak muka gangster pun. Kelakar ada. Macam dia funny villain tau. Tapi taklah funny sangat. Dia macam clumsy, bodoh. Macam gangster in the end, yang betul-betul bad guy tu show up in the end. Memang bad guy. Tapi dia orang tunjuk ada 10 minit sebelum film movie ending. Lepas tu dia tak cerita part 2, ada part 2. Tidak. Dia macam cerita dia macam walk around tu. Dia keluar tu. Lepas tu tunjuk bad guy tu tak nampak dia pun walk away from the bad guy. Habis movie tu end. So aku tanyalah kat jiran neighbor sebelah aku ni, Indian. I tanya dia, okay, what's going on? Apa cerita? Tak ada bang, cerita dia habis macam ni. Nanti mungkin ada part 2 Vikram. Aku tengok. And dia orang tepuk tangan tau dah. Aku tengok. Kau tembak peluru British tu lawan yang gangster pakai rifle, pakai machine gun. Lepas tu aku ingat sampai hari ni lah, scene baby dah mati 15 minit. Kau tak bawa pergi hospital. Kau berhenti tepi jalan, kau bayi dia sendiri. Aku that's it lah. Cukup. Ini review dia. Aku rasa jangan tengok gambar ni. Memang gambar sampah. 0 out of 10. Thank you guys.